Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Nazri dari kelas EH2203N. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 1 dan tugasan 2 bagi subjek CTU 552 Filosofi dan Hal Isu Semasa yang bertajuk Konsep Ketuhanan menurut tokoh idealism George Berkeley. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, mari kita melihat sedikit apa itu maksud sebenar falsafah idealism. Falsafah idealism adalah satu cabang falsafah yang menjadikan mental dan etis sebagai kebenaran terhadap kewujudan alam. Alam ini hanya terdiri daripada unsur yang bersifat abstrak. Menurut falsafah ini, terdapat beberapa tokoh awal yang mengasaskan falsafah idealism, iaitu Plato, George Berkeley dan Immanuel Kant. Pada pembentangan kali ini, saya akan memfokuskan konsep falsafah idealism berdasarkan salah seorang tokoh, iaitu George Berkeley. George Berkeley adalah seorang ahli falsafah daripada Ireland yang telah dilahirkan pada 12 Mac 1685. Dia telah meninggal dunia pada 14 Januari 1753 dan salah seorang bishop di sebuah gereja di Ireland. Beliau adalah pengasas kepada subjektif idealism, iaitu salah satu cabang falsafah dalam falsafah idealism. Hasil penulisannya termasuk An Essay Towards a New Theory of Vision, A Treatise Concerning the Principle of Human Knowledge, and Three Dialogues Between Hylas and Philinus in 1713. Seterusnya, mari kita lihat tentang konsep ketuhanan bagi subjektif idealism. Subjektif idealism adalah satu konsep falsafah idealism yang diasaskan sendiri oleh George Berkeley. Subjektif idealism menolak sepenuhnya terhadap kewujudan alam fizikal dan menyatakan bahawa alam ini terdiri hanya daripada minda dan idea. Menurut salah satu kata-kata yang terkenal daripada George Berkeley, iaitu to be is to be perceived, bermaksud sesuatu perkara itu hanya wujud kerana terdapat seseorang yang akan melihat dan merasai akan perkara itu. Jadi, hal ini membuatkan perkara itu wujud. Konsep ketuhanan dalam subjektif idealism. Menurut George Berkeley, Tuhan itu wujud dan dia selalu mengelarkan Tuhannya sebagai God's mind, iaitu Tuhan kepada minda-minda, iaitu manusia. Tuhan itu wujud dalam bentuk roh yang abadi, yang sering dipanggil infinite spirit, yang melambangkan satu kekuasaan yang sangat hebat. Seterusnya adalah bukti-bukti kewujudan Tuhan. Bukti-bukti ini diambil sendiri daripada penulisan-penulisan George Berkeley. Bukti yang pertama adalah 3 teori kewujudan Tuhan. Berdasarkan apa yang kita dapat lihat pada teori yang pertama, alam itu terdiri daripada idea dan minda, diambil sendiri daripada definisi subjektif idealism. Dan pada teori yang kedua, idea itu bersifat pasif. Berdasarkan subjektif idealism, sesuatu perkara itu wujud adalah disebabkan proses pemikiran oleh minda manusia yang digelar idea. Jadi, apabila idea itu bersifat pasif, bermaksud idea itu tidak dapat dihasilkan sendiri mengikut kehendak manusia. Jadi, George Berkeley menganggap terdapat satu kuasa luar yang bertindak balas untuk menghasilkan satu idea itu. Jadi, George Berkeley menyimpulkan bahawa kuasa luar itu adalah Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan idea berdasarkan teori yang ketiga. Bukti yang kedua ialah kewujudan objek secara berterusan. Sebagai contohnya, sebatang pokok masih boleh wujud walaupun tiada sesiapa berdekatan dengan pokok itu. Apabila dilihat semula berkenaan dengan subjektif idealism, ia menyatakan bahawa sesuatu objek itu hanya wujud jika terdapat seseorang ataupun satu minda yang melihat, merasai dan berada berdekatan dengannya. Jadi, ini menimbulkan satu persoalan. Adakah sesuatu objek itu masih wujud jika tiada siapa yang berada berdekatan dengan objek tersebut? George Berkeley menjawab dengan objek itu masih wujud kerana terdapat satu kuasa, iaitu Tuhan yang sentiasa merasakan dan melihat objek tersebut. Seterusnya, ciri dan sifat Tuhan. Menurut subjektif idealism, Tuhan tidak mempunyai ciri-ciri fisikal seperti mempunyai tangan ataupun boleh menyerupai makhluk lain. Hal ini kerana subjektif idealism itu sendiri menolak akan kewujudan alam fizikal yang sebenarnya.
Yang kedua, Tuhan itu bersifat abadi ataupun yang sering digelar oleh George Berkeley Infinite Spirit. Sifat ini dapat dilihat daripada perbandingan antara sifat-sifat Tuhan dengan sifat manusia. Kita mengambil contoh penciptaan idea. Idea pada manusia bersifat pasif, iaitu tidak dapat dicipta mengikut kehendak manusia, tetapi bersifat aktif pada Tuhan, iaitu dapat dicipta mengikut kehendak Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu mempunyai kehendak. Sesuatu perkara yang berlaku atas dunia ataupun alam ini adalah mengikut kehendak Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, Tuhan itu berpengetahuan tentang seluruh kejadian. Hal ini kerana setiap perkara yang terjadi adalah satu perkara yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Seterusnya, nature dan amalan. Subjective idealism sebenarnya tidak mempunyai apa-apa jenis nature dan amalan yang tentu yang difokuskan oleh George Berkeley. Falsafah itu hanyalah satu jenis kepercayaan, bukannya amalan agama. Pada George Berkeley, agama hanyalah sekadar satu konsep praktikal tentang sesuatu kebenaran. George Berkeley sendiri menganut agama Kristian, sedangkan dia mengasaskan falsafah idealism ini. Amalan yang dilakukan oleh George Berkeley adalah menurut agama Kristian. Seterusnya, peranan Tuhan mengikut George Berkeley. George Berkeley menganggap Tuhan itu sendiri berperanan untuk menjaga kewujudan alam. Kewujudan objek yang tidak dilihat oleh makhluk lain berdasarkan subjektif idealism menyatakan bahawa tidak wujud, tetapi Tuhan itu wujud untuk menjaga wujudan sesuatu objek itu sendiri. Peranan yang kedua adalah menciptakan idea. Sesuatu idea yang dapat ditafsirkan apabila idea itu sendiri wujud pada pengetahuan Tuhan. Hal ini bermaksud Tuhan sendiri yang menciptakan idea itu. Seterusnya, kita akan masuk pada tugasan yang kedua, iaitu ulasan artikel. Pada bahagian ini, saya memilih artikel yang bertajuk George Berkeley's Proof for the Existence of the God yang ditulis sendiri oleh Hugh Hunter dalam jurnal International Journal for Philosophy of Religion. Artikel ini diterbitkan pada tarikh 17 Jun 2015 yang mempunyai nombor ISBN 15728684 yang dapat dicetak di Springer Link di website dan mempunyai harga €37.95 ataupun dalam ringgit Malaysia RM169.59. Pengenalan kepada penulis. Penulis artikel ini adalah Hugh Hunter yang seorang pensyarah di University of Toronto. Pendidikan yang diterima oleh Hugh Hunter adalah di Augustine College, University of Ottawa and University of British Columbia. Terdapat beberapa penulisan yang ditulis oleh Hugh Hunter, iaitu The Scale of Universe and Religion Abuse, Berkeley Suitcase, and the Theodicies and Mercedes. Seterusnya, ringkasan artikel. Sebenarnya, artikel ini ditulis oleh Hugh Hunter bertujuan untuk menghuraikan bukti tentang kewujudan Tuhan daripada George Berkeley. Menurut Hugh Hunter, masih terdapat pembaca dan pengkaji penulisan George Berkeley yang masih tidak faham dengan teori-teori George Berkeley dan akhirnya menyatakan bahawa George Berkeley sebenarnya gagal dalam membuat kesimpulan. Jadi, artikel ini ditulis bagi untuk menerangkan secara teliti bukti-bukti yang ditulis oleh George Berkeley. Artikel ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu perdebatan Berkeley, kesimpulan Berkeley, bukti sokongan dan hasil projek. Pada bahagian pertama, iaitu perdebatan Berkeley, penulis membincangkan isu utama artikel ini, iaitu bukti-bukti kewujudan Tuhan yang telah ditulis oleh George Berkeley dalam penulisannya. Pada bahagian kedua pula, penulis menceritakan tentang kesimpulan yang dibuat oleh George Berkeley dan sedikit sebanyak menyentuh soal konsep ketuhanan daripada George Berkeley. Pada bahagian yang ketiga, iaitu bukti sokongan, penulis memberikan bukti tambahan bagi menyokong dan mengukuhkan lagi hujah-hujah yang telah disampaikan oleh George Berkeley dengan membuat perbandingan
antara konsep dan teori George Berkeley dengan teori ahli falsafah lain, ahli falsafah yang lain. Dan pada bahagian keempat, iaitu hasil projek, penulis membuat kesimpulan berdasarkan ketiga-tiga bahagian ini dan menyatakan bahawa George Berkeley sebenarnya bukanlah gagal, tetapi terdapat beberapa cara tersendiri untuk menghuraikan bukti-bukti daripada George Berkeley. Seterusnya, isu-isu yang telah dibincangkan dalam artikel ini. Terdapat dua isu yang telah dibincangkan. Isu yang pertama ialah tiga teori tentang kewujudan Tuhan. Jika dilihat kembali, tiga teori tentang kewujudan Tuhan ini telah dibincangkan pada tugasan yang pertama pada bahagian bukti-bukti kewujudan Tuhan mengikut George Berkeley. Tiga teori ini iaitu alam terdiri daripada idea dan minda, idea itu bersifat pasif, dan Tuhan itu pencipta idea, merupakan teori yang saling berkait rapat dan membuktikan kewujudan Tuhan. Pada artikel ini, penulis menerangkan tiga teori ini dengan lebih teliti dan membuat perbandingan antara teori ini dengan teori-teori ahli falsafah lain seperti John Locke. Sebagai contohnya, pada teori yang pertama, alam ini terdiri daripada idea dan minda. Tapi pada pandangan John Locke, alam ini sebenarnya tercipta daripada bahan dan material. Dan pada teori yang kedua, idea itu bersifat pasif. Kedua-dua ahli falsafah ini, John Locke dan George Berkeley, bersependapat bahawa idea itu bersifat pasif. Pada teori ketiga, Tuhan itu pencipta idea adalah satu teori daripada George Berkeley dan diiktiraf sendiri oleh ahli falsafah yang bernama Philonous. Isu yang kedua iaitu konsep ketuhanan menurut George Berkeley. Konsep ketuhanan menurut George Berkeley ini telah dibincangkan pada bahagian kedua, iaitu kesimpulan yang dibuat oleh George Berkeley berkenaan teori-teori yang telah dihuraikan. Terdapat beberapa konsep ketuhanan yang telah ditulis oleh penulis, seperti sifat-sifat Tuhan itu sendiri dan peranan Tuhan dalam penciptaan alam ini. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan artikel. Kekuatan artikel yang pertama, artikel ini menggunakan kebanyakan penulisan asal George Berkeley sebagai sumber rujukan. Hal ini supaya setiap penulisan, setiap uraian dan bukti yang disampaikan oleh penulis tidak terpesong dengan pemikiran asal George Berkeley. Pada kekuatan yang kedua, penulis sering membandingkan fahaman George Berkeley dengan fahaman ahli falsafah yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan lagi huraian dan teori yang disampaikan oleh penulis. Pada kelemahan artikel ini hanya menggunakan satu bukti tentang kewujudan Tuhan. Bukti itu ialah tiga teori tentang kewujudan Tuhan. Jika dilihat kembali pada tugasan yang pertama, masih terdapat bukti-bukti lain yang disampaikan oleh George Berkeley, tetapi artikel ini hanya menggunakan satu bukti itu untuk dibincangkan. Seterusnya, kritikan terhadap artikel. Pada bahagian ini, terdapat isu-isu yang ditolak dan diterima akan dibincangkan. Bagi isu yang ditolak ialah konsep falsafah George Berkeley tentang penafian kewujudan dunia fizikal. Menurut George Berkeley, dunia fizikal itu sebenarnya tidak wujud. Tetapi, hal ini bercanggah dengan agama Islam kerana dalam agama Islam, alam fizikal itu sebenarnya wujud. Alam itu dipanggil alam tabi'i. Alam tabi'i adalah alam yang mempunyai ciri dan dapat dirasai dengan deria manusia seperti penglihatan dan sentuhan. Pada isu yang diterima ialah kewujudan Tuhan dan sifat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Tuhan. Hal ini dibincangkan oleh penulis pada bahagian yang kedua. Kedua-dua isu ini sememangnya tidak bercanggah dengan kepercayaan dalam agama Islam itu sendiri. Seterusnya, sumbangan dan impak artikel.
Bagi sumbangan artikel ini, ia memberikan penerangan dan huraian yang cukup jelas tentang bukti kewujudan Tuhan oleh George Berkeley. Hal ini dapat membantu para pembaca supaya memahami teori dan bukti yang diterangkan oleh George Berkeley dengan lebih mendalam. Impak artikel ini dapat membina buku pembaca supaya lebih banyak membaca dan mengkaji tentang konsep ketuhanan yang kita percaya dengan lebih mendalam. Kesimpulan bagi tugasan ini adalah artikel ini berjaya mencapai objektifnya, iaitu untuk memberi pendedahan yang lebih teliti tentang penulisan George Berkeley. Kita juga digalakkan mempelajari ilmu dengan lebih mendalam dan tidak terkesan daripada ajaran yang kita pegang. Jadi, itu saja pembentangan pada kali ini. Sekian, terima kasih.